Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal awliya wal ulama was syuhada was salihin wa ila jami'al arwahil muslimina wal muslimat wa ila arwahi abina wa ummina al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abadihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza Am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul adzim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bir raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal qamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adadi
كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi-tinggi puji pada Allah Azza wa Jalla, Qadhi Rabbul Jalil, atas kurniaan, limpahan, rahmat dan nikmat yang tak pernah putus kepada kita. Sehari lagi usia dipanjangkan, sehari lagi masa dipinjamkan, sehari lagi kesihatan dilimpahkan. Terima kasih wahai Allah kerana pada pagi ini dapat mengembalikan kami kepada fitrah sebagai manusia. Maka kami telah berikrar kepadamu ya Allah untuk menjunjung dan mentaati segala perintahmu. Maka segala ketaatan takkan dapat kita lakukan jikalau tanpa ilmu. Maka dengan ilmu lah dapat kita mengerjakan segala ketaatan. InsyaAllah ta'ala dalam meniti kehidupan yang semakin penghujung, yang semakin sampai ke penghujungnya, Allah Ta'ala masih lagi beri peluang kepada kita untuk sama-sama duduk belajar, mendengar, menambahkan sedikit ilmu pengetahuan, sekaligus beramal dengan apa yang kita dapat. InsyaAllah Ta'ala pagi yang penuh barakah ni kita akan masuk kepada kitab Daqaiqul Akhbar, iaitu satu kitab yang bercerita menyentuh tentang syurga dan neraka.
Yang mana kita akan sambung pada pagi ini ke surat 74 bab ke-18 Kiraman Katibin. Kiraman Katibin. Kiram ni maksud dia mulia, yang paling mulia. Katibin ni penulis. Kiram maksud dia yang paling mulia. Katibin ni penulis. Maksud dia penulis yang paling mulia. Katib ni dalam bahasa Arab kerani. Kerani ni kerja dia tukang tulis ya. Setiap usaha yang tak pernah berhenti rehat, yang sentiasa mencatat pun dia, mencatat pun dia. Yang mana yang kita kenali dengan nama kedua-dua mereka itu, nama apa? Malaikat apa? Raqib dan Atid. Antara yang kita kenali. Saya kita cuba kenal. Apa dia Raqib? Apa dia Atid? Kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Kita ingat nama dia. Rupanya bukan nama malaikat tu Raqib dan Atid. Itu hanya gelaran. Itu hanya gelaran. Kalaulah nak dikirakan nama para malaikat ni, mereka ni bukan mengikut bilangan kita ni, tak sampai. Kita tak tahu nak kira mereka sampai berapa trilion, punya ramai. Jadi hanya Allah sahaja yang mengetahui nama setiap seorang malaikat. Maka apabila diturunkan atas satu rukun iman yang mana amantu billah wa malaikatihi, rukun iman yang kedua, selepas percaya kepada Allah, kita kena percaya kepada malaikat. Yang kedua. Bila nak cerita tentang percaya kepada malaikat ni ramai, tak terhitung. Yang mana kata Rasulullah SAW ketika mana ditanya berapakah jumlah para malaikat yang sebenar, maka sabda Nabi SAW, jikalau kamu mampu mengira setiap butiran pasir di pantai, maka malaikat itu lebih ramai daripada tu. Jikalau kamu mampu mengira setiap bintang yang bertaburan di langit, maka malaikat lebih ramai daripada itu. Mampu tak kita nak kira? Jikalau kamu mampu mengira buih-buih yang berkemutih di lautan, nescaya malaikat lebih ramai daripada itu. Mampu tak? Nescaya tak mampu. Tapi Allah Ta'ala sebut kita, jikalau nak kukuh dalam Islam, hendaklah memperkukuhkan akidah, yakni kepercayaan kita. Yang kedua, rukun iman, percaya kepada malaikat. Maka bila nak percaya pada malaikat tu kena kenal. Nak kenal malaikat macam mana? Tu yang dia buat wajib 10. Yang kita duk belajar. Ingat budak-budak tadika dia dah belajar lah. Mari mengenal 10 malaikat, dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita baca namanya. Itu betul lah. Jibril, Mikail sampai 10. Yang tu yang gelaran. Termasuklah dalam 10 tu Raqib dan Atid. Maka Allah Ta'ala menyebut dia dalam Al-Quran beberapa tempat, beberapa kali dengan gelaran yang lain. Kiraman Katibin. Kita tengok. Diriwayatkan maksud dia diambil, dipetik daripada hadis bahawa setiap manusia itu ada bersamanya 2 malaikat. Setiap manusia itu maknanya tak kira sama ada dia Muslim ataupun dia kafir, dia beriman ataupun dia syirik, atas nama manusia, bukan binatang. Maka ada wakil dia. Dia didampingi oleh 2 orang malaikat. Dalam hadis disebut, dalam Al-Quran disebut. Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut kepada kita ini ada penjaga yang sentiasa mengawasi setiap perbuatan kita, pertuturan kita, detik hati kita, rayuan tangisan kita, keluhan kita, semua dia tulis. Semua dia tulis. Ada kat mana? Ada dekat dengan kita. Maka dengan sebab itu
Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran nama mereka ialah Raqib dan Atid. Apa maksud Raqib? Raqib ni Raqibah. Nah, Raqibah, Raqabah yarqabu, Muraqab. Maksud Raqib ni yang dekat. Raqib ni maksud dia yang paling dekat. Kemudian Atid ni apa? Atid yang melekat. Dahlah dekat, melekat pula. Okey, nak bagi mudah faham, tulis nama Raqib yang dekat, Atid yang melekat. Dahlah dekat, melekat pula. Itulah Raqib dan Atid. Kedua-dua malaikat ini duduk dekat dan melekat dengan kita. Benda kalau yang dah dekat dan melekat dengan kita tu, tak boleh dah nak pemborong dia. Tak boleh. Bahkan setiap apapun mereka akan menjadi saksi. Yang mana dia kata salah seorang daripada kanannya menulis amal kebaikan tanpa saksi yang lain, sedangkan satu lagi daripada kirinya menulis amal yang jahat dan dia tidak akan menulis melainkan dengan saksi taulannya, temannya. Okey, kita faham yang berada di sebelah pihak kanan kita atas nama Raqib dan di sebelah kiri kita atas nama Atid. Tadi saya sebut Raqib mana dia apa? Dekat. Atid maksud dia yang melekat. Maka disebutkan di dalam hadis yang satu yang di sebelah kanan dia takkan menulis jikalau tanpa saksi. Apa yang menjadi saksinya iaitu diri dia sendiri menyaksikan. Kemudian yang di sebelah kiri dia juga takkan menulis jika tanpa saksi. Dan siapa menjadi saksinya? Hak yang di sebelah kanan jadi saksi dia. Kenapa yang di sebelah kanan menulis tanpa perlu ada saksi wujud? Dia guna diri dia sahaja. Sebab dia menulis rahmat. Dia tulis kebajikan, dia tulis kebaikan. Nak tulis benda baik, tak perlu ada saksi katanya. Sebab Allah Ta'ala itu maha rahmat. Maka Allah Ta'ala tu nak bagi pahala sebanyak mungkin. Tak payah datangkan saksi. Cukup dia niat baik. Hang tulis terus. Dia tak buat lagi. Cukup. Hang tulis terus. Dia baru niat. Baru nak pi. Baru niat nak pi. Tapi tak pi. Dah dapat pahala. Baru niat nak pi sembahyang. Tapi tak sembahyang lagi. Dah dapat pahala. Siapa jadi saksi? Malaikat itu sendiri yang menjadi saksi. Siapa dia? Raqib. Yang ada dekat dengan kita. Dia tahu. Nah, begitu juga Atid. Dia kata dia juga takkan menulis. Tapi dengan saksi. Dia kena bawa datang saksi. Siapa saksi dia? Hak yang teman dia. Menjadi saksi kepada malaikat Atid ialah malaikat Raqib. Dia tak boleh sewenang-wenangnya mencatat amal kejahatan selagi malaikat Atid tak setuju. Sebab tu dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dengan mafhumnya, kata baginda, apabila seseorang hamba itu berniat melakukan kebaikan, baru niat. Atid dah tulis. Satu pahala dia tulis dah. Baru niat. Kemudian dia laksanakan. Terus dia tulis 10. Sementara si Atid, si Atid ni dia yang mencatat kejahatan. Hamba ni berniat, baru berniat nak buat jahat. Dia tak boleh tulis lagi. Selagi tak buat. Bila dah buat, dah betul-betul buat pun tak boleh tulis lagi. Tunggu sat. Dia ni nak tak balik tak benda. Katalah dia berniat nak mencuri. Dia ambil. Tak boleh tulis lagi. Walaupun dia dah ambil barang tu, mungkin saat lagi dia pergi letak balik. Jadi diberi masa 7 saat. Kalau kawan ni berubah fikiran. Tengah-tengah rasa, tadi masuk masjid nampak kasut dia lawa. Serupa dengan kasut aku. Tapi kasut aku ni lama dah. Saat lagi balik aku nak buat tak tahu nak sarung. Nak serlum terus kasut dia. Nampak seh pun sama. Ada dah niat. Lagi turun masjid aku nak turun dulu. Serlum balik dia kan tahu. Niat tu dah ada. Tapi dia boleh tulis. Dia tak boleh tulis lagi. Benda jahat dia tak boleh tulis lagi. Kemudian dia pun turun-turun tu dia selum. Tengah jalan nak pergi, tak boleh lah. Berdosa ni aku dah lama mengaji. Aku mencuri, letak balik. Baru dia tulis satu kebajikan. Dah mencuri lah tadi. Tapi letak balik tulis kebajikan. Pasal yang buat baik balik. Allah. Tapi kalau dia curi pergi lebih daripada 7 saat, baru ditulis kejahatannya. Itu pun dengan
persetujuan malaikat raqib. Tulis, baru tulis. Oh, kalau hang tu, kau niat yang tulis dah. Kalau aku sampai curi pun aku stop Ustaz. Berhenti Ustaz. Ustaz lagi ikut. Kok dia bagi balik. Ni apa sifat ni? Allah Ta'ala nak cerita kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha pemurah. Hampa buatlah baik. Hampa buatlah. Hanya dengan niat aku dah bagi. Dah buat aku bagi 10. Yang ni hak jahat, niat aku tak bagi lagi. Tapi kalau buat, bagi 1. Bukan 10. Itu kebaikan Allah Ta'ala kepada kita. Itu yang kata si Atik, aku ni nak tulis tapi dengan saksi. Saksi si Raqib. Raqib menulis tanpa menggunakan apa-apa saksi. Kerana yang menyaksikan kebaikan seseorang hamba itu adalah Raqib sendiri. Sebab dia ada dekat sangat. Sementara kenapa Atid itu dinamakan Atid? Yang melekat, walaupun duduk melekat, tapi kena perhati sungguh-sungguh. Betul ke dia buat jahat? Sehingga kan keluhan kita mengeluh pun ditulis tau. Okey, kita demam. Pernah dengar orang mengerang waktu demam? Kan? Tak tahu, pada bunyi dia mengerang tu kita tak tahu apa dia. Mungkin dia menahan sakit. Mungkin dia merintih pada Allah. Mungkin dia tak redha. Kita tak tahu. Tapi malaikat Raqib dan Atid tahu. Kalaulah kita mengerang, faham kan mengerang orang sakit? Aduhlah, ya Allah. Aduhlah. Awak lah yang bagi kat aku sakit ni. Yang tu baru dia nak catat keburukan dia. Dia bagi hang sakit agar gugur segala dosamu. Tapi hang meletiak. Awak dah sakit sangat ni. Makan ubat dah banyak dah. Awak tak membaik lagi ni. Aduh dah tak laratnya. Aduh sakitnya. Dia main. Dia main. Maka ditulis. Hamba ini tak redha. Marah pula tu. Ada yang berbaik. Berbaik. Awak yang berbaik. Pakai baju terberalih. Alih pula. Terberalih lagi. Aku dah alih dah. Alih pula. Terberalih juga. Ada kan kadang-kadang jadi. 3 kali alih, 4 kali alih. Balin baju-baju berkadang. Marah kat siapa tu? Kadang-kadang Allah Ta'ala jadikan kita tak ada fungsi. Allah bagi pinjam sekepai akal kepada kita. Yang duduk di dalam kepala kita ni kadang-kadang dia tak ada fungsi. Mula pakai penjahit duduk di luar. Nampaklah terberalih-alih. Alih-alih lagi lehat ke belakang pula. Aku dah cakap dah betul-betul dah pakai lehat pula lari ke belakang. Dah lah hangat-hangat lagu ni. Selalu maju kerja duk terberalih. Berbai walimah tak sampai mengaji terus lah. Apa? Itu pun ditulis. Pada setiap rintihan kita Allah tahu. Allah tahu rintihan tu sama ada berbunyi syukur atau berbunyi marah. Sama ada redha ataupun tak redha. Allah tahu. Itu juga ditulis. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Maka benda yang baik itu ditulis berganda-ganda. Dan pada benda yang tidak baik itu hanya ditulis 1. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala mahukan hamba dia semua masuk dalam surga. Terserah pada kita. Kemudian kata lagi, jika ia duduk yang satunya di kanan, sedang yang satu lagi di kirinya, jika ia berjalan yang satu di belakangnya, sedang yang satu lagi di hadapannya. Jika ia tidur yang satunya di atas kepalanya, sedang yang satu lagi di bawah kakinya. Tengok nah, kalau kita duduk lagu ni, sekarang kita sedang duduk, maka kedua-duanya itu Raqib dan Atid akan duduk di sebelah kanan dan kiri. Waktu kita duduk. Dan jika kita berjalan, maka malaikat kiraman katibin ini akan ada di depan dan juga di belakang. Mereka juga dipanggil sebagai malaikat hafazah yang memelihara.
Kemudian kalau kita tidur, mereka ada di hujung kepala dan hujung kaki. Bermakna kita ni ada bodyguard tak? Kita ada bodyguard yang sentiasa mengawal setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita, setiap sangka kita. Sebab tu bila kita nak buat jahat, kita takut. Kita takut sebab kita tahu ada yang sedang mengawal. Bila kita kadang-kadang tu terlintas sangka buruk dekat orang tu, hanya pandang cepat-cepat kita beristighfar. Aku dah sangka buruk kat orang ni. Cepat-cepat beristighfar. Sebab apa? Sebab kita beriman dengan malaikat Raqib dan Atid. Malaikat ni duk tulis ni, aku dah sangka buruk ni. Kan Nabi sebut barang siapa yang ada sangkaan buruk kepada orang lain, 14 hari amalan kebajikan dia ditolak. Sekali sangka buruk ni kira hingga duk sangka saja dekat orang. Jadi kita jadi takut nak buat kesalahan, takut nak buat dosa sebab kita tahu kita diwakili oleh malaikat ketika duduk ada di sebelah kanan dan kiri, ketika berjalan ada di depan dan di belakang, ketika tidur ada di hujung kepala dan hujung kaki. Sentiasa mencatat amal kebajikan kita tanpa henti. Dalam surah Al-Infitar, Allah Subhanahu wa taala ada menyebut ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Ayat 6 sampai ayat 10. Boleh balik ke rujuk tengok. Kata Allah, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai sekalian manusia. Maknanya Allah Ta'ala nak habaq dekat kita. Sekalian manusia. Semua yang nama manusia. Ma gharraka birabbikal karim, kata Allah. Apakah yang telah memperdayakan kamu? Yakni manusia ni, dia ada satu sifat terpedaya. Tahu terpedaya dia waktu bila? Waktu dia rasa tak puas hati dengan apa yang dia miliki. Itu sifat terpedaya. Siapa yang tukang pedaya kita ni? Syaitan lah. Hang ni tak cukup tangan sini lagi ni. Hang ni tangan sini tak apa nak kena lagi ni. Sebab tu, jika kita bertanya, maaf anda menyentuh mana-mana peribadi, tapi sekadar bertanya, andai kita tak berpuas hati dengan ma gharraka birabbikal karim fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, yang mana Allah Ta'ala telah menggambarkan kita pada fizikal kita, kita rasa tak puas hati pada fizikal kita. Mungkin tak puas hati dengan rambut kita. Aku mau rambut kerintin, jadi lurus, receh rambut lagu ni, tak boleh buat apa-apa fashion, potong luk cedong lagu tu saja. Aku nak mata bulat, jadi sepet. Aku nak lah kalau boleh biarlah. Kalau tak warna biru pun coklat ke, segak jugalah kelabu ke. Biru dah macam tak berapa padan dengan kulit. Kulit kita ni kelabu asap. Duduk tak duduk mata biru, tak rasa ganjil ke? Kan? Ni Allah Ta'ala tanya, apakah yang menjadi penyebab sesuatu itu memperdayakan kamu? Kita terpedaya. Kalau aku jadi lelaki pun bagus. Tak banyak cerita. Tak banyak songih. Kan lelaki pakai dengan selapis pakaian. Baju seluar okey. Dah cukup dah. Kita ni, hak dalam ada 2. Atas sikit pada dalam lagi 2. Atas sikit pada itu. Kemudian sarung tangan, sarung kaki. Tudung pun ada 2. Tidak? Kira-kira 8 ke 10 pi. Banyak kan? Lambat lah. Kan bila kita singgah tempat-tempat solat, orang perempuan ni banyak cerita dia. Dia nanti bawa beg. Dia pergi bilik air dulu, dia takkan pergi terus tempat ambil wuduk. Dia akan pergi bilik air dulu.
Dia bersih, dia salin apa yang patut. Elok dia keluar dari bilik ayah, orang lelaki turun dah ke tempat sembahyang. Mohon saudara, baru nak pergi sembahyang. Lama tu baru nak pergi sembahyang. Nak bawa lagu mana? Baru nak bawa beg. Pergi cari musola. Masuk musola bukan boleh sembahyang. Duduk pula pakai stokin. Bubuh tudung kan? Satu. Maharakam rabbikal karim, kata Allah. Hampa nak tukang ke jantina hampa? Tukang. Transgender. Tukang. Jadi lelaki. Hak yang lelaki. Yang kita nampak mudah. Dia rasa tak mudah bagi pihak dia. Ini kata Allah. Nak terpedaya dengan pujuk rayu syaitan. Dia kata, kalau jadi perempuan pun bagus. Orang perempuan ni tak pandai jaga badan. Tengok aku lelaki, lagi cantik. Akhirnya dia tukar. Dia repair hidung dia, dia repair muka dia, dada dia. Akhirnya menukarkan kemaluan. Kata Allah, fi ayyi suratin masya'arakabak. Gambaran macam mana yang hampa mau? Dah? Sedangkan Allah Ta'ala dah buat hampa dah cantik sangat dah. Allah Ta'ala bagi jadi kita perempuan sebab Allah tahu keperluan kita macam mana. Tak usah duk merungut. Kemudian kata Allah lagi, kalau batukan ribu Nabi Din, tapi hampa memang suka mendustakan agama, mana dia tak reda. Aku nak macam tu, dia bagi dia macam ni. Ni kaki pun pendek. Habis badan hang seketul lah, nak kaki yang panjang. Padan dah Allah buat kita ni. Padan dah. Kaki besar sangat. Cari kasut, payah dapat saiz. Kaki aku besar. Kemudian nak pergi katam sekerat ke? Allah buat tu dah elok dah. Tapi kita jahat. Kita suka merungut. Kita suka kata. Itu segak. Hidung mancung. Mata bulat. Pipi pauh dilayang. Mulut merah megah. Habis hang tak ada? Ada. Kan? Walaupun pipi tak pauh dilayang. Bulat macam bulan purnama. Segak apa? Bulan purnama tu segak apa? Kan Rasulullah tu ibarat bulan purnama. Macam mana pun tak apa. Allah buat kat kita muka 4 segi pun tak apa. Sebab Allah kata kita tu yang terlebih cantik. Dah elok dah Allah buat bersesuaian dengan apa yang kita ada. Cuma kita kadang-kadang lupa bersyukur. Kata Allah, inilah baltukan ribu Nabi Din, orang yang mendustakan agama. Yang tak kerti bersyukur. Aku buat dah elok dah dekat dia. Tapi dia tak mau bersyukur. Wa inna alaikum lahafidhin. Hampa tak tahu ke hampa ni ada penjaga? Ada yang tukang jaga. Siapa dia? Kiraman katibin. Ayat yang ke-11 disebut. Kiraman katibin. Siapa yang tukang menjaga hampa ni? Iaitu seorang malaikat dengan gelaran penulis yang paling mulia. Maknanya penulis yang paling mulia ni, dia pun tak pernah berhenti rehat. Dia pun tak pernah tertidur. Dia pun tak pernah rasa lapar. Dia pun tak pernah rasa letih. Itu maksud dia kiraman katibin. Seorang penulis yang paling mulia. Tak pernah ini nak MC lah cari. Tak larat lah. Dia ni jahat banyak sangat. Tak larat nak tulis. Atau dia ni kebaikan dia terlampau banyak. Hak yang baik tu lagi banyak kerja. Niat dah kena tulis. Kan? Yang jahat tu duduk dah rehat-rehat asal. Hari ni nak ni lenguh dakwah habis. Kalam dah habis. Macam mana kalam dia? Dia menulis dengan kalam lah. Apa dia kalam? Kita kata pen. Kalam ni maksud dia alat tulis. Jangan duk bayanglah alat tulis dia macam mana. Kalau pen lagu kita habis dakwah lama dah. Entah kali yang ke berapa ribu kotak ni. Tapi kalam yang tak pernah berhenti dakwatnya menulis. Ayat liuk. Pernah habis ayat liuk? Ayat liuk pernah habis? Tak pernah kan? Kalau puasa pun dia likat saja. Kan aku puasa sampai kering terus ada ayat liuk. Yang tu pemerung. Kalau orang yang kering, tak ada ayat liuk, luka mulut dia dah. Luka sebab dia akan melekat. Buka berdarah. Dia akan lekat.
Allah tu penyayang, pemurah bagi kita pinjam ayat liok. Setengah orang puasa tengok dia suka meludah kan. Tak usah ludah nak. Allah bagi pinjam ayat liok. Kecuali kahak tebal tu. Nah, barulah kita ludah keluar. Tapi kadang bila puasa dia nanti duduk kat sini. Duk akhir tak keluar. Telan takut batal. Kalau dia duduk kat sini telan pilah. Gedegak. Tak batal. Bila dia batal, kalau dia melepasi bibir mulut, baru batal. Nah, kalau dia duduk kat sini, tapi dia dok kita dok renggak juga. Nak bagi keluar sakit lah rengkung. Nah, punca lah. Okay, baik. Kembali kepada cerita tentang air liur. Air liur kita adalah dakwat. Ya, yang mana dia kata? Pada riwayat yang lain, 5 malaikat. Sebenarnya, pada riwayat yang lain dia kata 5 malaikat bukan 2 saja. Yang mana dia kata dengan waktu malam dan malaikat dengan waktu siang, 2 sedang ada 1 malaikat lagi tidak menceraikannya pada waktu daripada apa jua waktu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ra'd, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Dalam satu riwayat lain, dekat kita bukan ada 2, tapi ada 5. Okey. Yang mana dia kata, siang ada 2, malam ada 2, satu lagi melekat tak pernah berpisah. Semua ni kita boleh terima sebab kita tak tahu sebenarnya lah. Kita tak tahu. Tetapi kita ni sentiasa ada yang menjaga. Sentiasa duduk berdampingan dengan kita. Sentiasa mencatat setiap amalan yang kita buat. Kalau kita tidur, bila tidurnya kita bermakna angkat kalam tak? Okey, bila dia angkat kalam, maksud angkat kalam, henti tulis. Ketika mana kita tidur, dihentikan penulisan. Namun untuk malaikat raqib yang ada dekat dengan kita tu, tak henti tulis. Selagi mana kita tidur dalam kalamullah. Contoh, kita tidur baca 3 qul, dia terus menulis. Sampai terbit fajar. Kalam tak diangkat lah. No? Kita tidur, sambil tengok handphone. Tengok TikTok. Oh lah ni tok-tok pandai TikTok. Ingat apa? Terlena. Lena lah dalam TikTok. Ambil hang. Tapi kalau TikTok ada yang baik-baik nah. Yang ceramah ustaz dan ustazah yang hebat-hebat kan. Alhamdulillah lah tidur dalam iman. Tidur dalam menuntut ilmu. Tapi ni tengah duk layan. Nah, duk layan lagu-lagu lama. Nostalgia lama, terkenang semasa dulu, terlena. Ditulis. Okey. Kita tengok nak. Apabila kita terlena, maka diangkat kalam. Kalam ni salah seorang daripada 2 malaikat. Sama ada raqib yang mengangkat kalam ataupun atid yang mengangkat kalam. Baik. Kata Nabi SAW, kalam, maksudnya tulisan amalan kita yang nak buat ni, akan diangkat rufi'atil qalam an salat. Kata Nabi SAW, diangkat kalam itu untuk 3 golongan. 3 golongan yang tidak dicatat amalan dia. Amalan kejahatan. Tak dicatat lah. 3 golongan. Apa dia? Kata baginda SAW, anil majnun hatta aqil. 3 golongan. Golongan yang pertama yang tidak ditulis. Baik ke buruk dia tak ditulis. Siapa dia? Majnun. Majnun ni siapa? Orang gila. Sampai bila? Sampai dia siuman. Orang gila tu ditulis tak amal dia? Tak ditulis. Amal kebajikan dia dan kejahatan. Dia nak buat apa pun tak apa. Sebab tu kalau kita tengok, orang gila ni kalau kata dia bertelanjang pun, dosa tak? Tak. Tak ditulis. Maksud dia orang yang diangkat kalam.
Tak ditulis sebarang jenis kebajikan yang dia buat dan kejahatan yang dia buat. Di sisi Allah, mereka itu hanya penghias dunia orang yang siuman macam kita. Kita mengata dekat orang gila. Bahkan kadang-kadang kita jadi gila, kita berkelahi dengan orang gila. Hang berkelahi dengan siapa? Tu aku berkelahi dengan orang gila tu. Kalau gitu hang pun gila. Apabila kita bergaduh dengan orang gila, maka kita pun gila. Dia tak ditulis segala jenis kebajikan dan kejahatan. Itu yang golongan yang pertama. Golongan yang kedua, kata Nabi SAW, anin naim hatta yastayqidh. Iaitu orang yang tidur sampai dia bangun. Orang yang tidur. Kita tidur. Kita terlena. Contoh, qailullah lah. Qailullah ni biasanya setengah jam sebelum zuhur. Itu letih. Makan kenyang. Tidur lena kalit sampai asar. Ni bukan lena dah ni. Nah. Jaga-jaga asar dah. Aku tak sembahyang zuhur lagi. Ditulis tak kejahatan dia? Tak ditulis. Sebab dia tertidur. Kita sembahyang subuh. Letih. Hari tu mungkin pergi tengok mayat, berjaga mayat sampai pukul 3-4 pagi. Balik rumah tidur. Tidur terlena. Terlajak jaga-jaga dah pukul 7.30. Berdosa tak? Tak berdosa sebab kita tertidur. Diangkat kalam ketika tu. Jaga pukul 7.30. Allahu Akbar. Aku tak sembahyang subuh ya Allah. Banyak-banyak beristighfar. Tak ditulis kejahatan kita meninggalkan solat subuh. Sebab pukul 7.30 tu lah waktu solat kita. Pilih ambil sembahyang. Sembahyanglah subuh ketika tu. Nak qadha ke nak niat tunai? Ini kata dua pendapat ulama. Kata setengah ulama kata tak payah niat qadha. Sebab kita terjaga waktu tu. Allah Ta'ala yang tidurkan kita. Kata setengah ulama, oleh kerana waktu dia luput, niatlah qadha. Jadi kita boleh guna dua-dua. Kalau saya niat qadha. Sebab terkalit. Terlalai. Tapi adakah ditulis dosa sebab tak sembahyang subuh pagi tu? Tak ditulis. Tak ditulis kerana yang menidurkan kita adalah Allah. Takkanlah tidur sampai 309 tahun. Ashabul Kahfi ke? Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Ditulis tak? Tak ditulis. Terhenti segala amalan mereka pada hari pertama mereka tidur. Saat mereka tidur. Sampai dia penjaga. Barulah ditulis kembali. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga yang tidak dicatat amalannya iaitu anis sabi hatta mukallaf. Kanak-kanak. Kanak-kanak tak ditulis amalan dia sampai dia mukallaf. Sampai dia balik. Habis tu yang kita duk paksa anak-anak suruh sembahyang tu, ajak dia, didik dia, bagi ilmu pengetahuan dekat dia. Sebab dia adalah aset harta untuk kita nak bawa balik ke akhirat. Bila kita mati, maka dialah aset yang kita tinggalkan. Dia beramal dengan didikan yang kita bagi sewaktu dia belum akil balik, maka amalan itulah yang akan dia buat sampai dia mati. Selagi dia buat amalan itu, selagi itulah jariah sampai dekat kita. Hari ni ajak anak hang bersolat subuh. Kita tekankan dia tentang lafaz dan niat solat subuh. Dia dapat. Walaupun dia pergi sekolah tapi kita guru yang pertama. Kita ajarkan dia mengangkat jari untuk tasyahud. Ajak angkat jari je waktu tasyahud. Sebab kalau jangan tinggi sangat sampai melentik naik ke langit. Budak-budak kan dia tak tahu. Dia nampak dia ikut je apa orang buat. Angkat takat tu saja cukup. Itu juga akan diganjarkan pahala. Akan dituliskan kebajikan buat kita. Setiap apa?
Mayang jangan duk tengok merata pasal anak dia. Tengok tempat nak sujud tu. Dia nanti duk jaga. Walaupun dia pergi sekolah kan nanti. Dia pergi kelas fardu ain. Ustazah dia ajak. Tapi guru pertama dia ialah ibu yang ada di rumah. Yang tu lah kata amal jariah. Yang akan sampai. Waktu dia kecil tu tak ada apa serta. Kita suruh dia puasa. Dia main merayu kat kita. Mak nak buka mak. Sabar sikit lagi. Tak lagi lambat lagi ya. Berapa jam? 4 jam dah lagi. 4 jam tu banyak mana? Banyak jugalah. Tapi tak banyak macam tadi. Kita ni rasa sayang. Dia pun tahan. Pergi tidur. Kita sedang melatih dia, mendidik dia. Agar dia boleh berpuasa. Bila mana sampai mukalaf dia. Pahala dapat ke tak? Dapat dekat mak pak yang duk ajak dia tu. Walaupun ketika tu dia berpuasa. Allah Ta'ala tak tulis lagi tu yang kata diangkat kalam. Nah, tak tulis lagi kebajikan dia dan juga kejahatan dia. Kalau dia tak puasa berdosa tak? Tak berdosa. Tapi kalau dia buat baik, mak dia dapat, ayah dia dapat. Ha? Seandainya kanak-kanak tu yang belum akil balik tu puasa sempurna. Makna dia tak curi makan. Dia tak pergi curi minum. Pahala dapat dekat mak ayah dia. Seandainya mak ayah dia ada puasa yang tak sempurna, maka puasa tu disempurnakan oleh puasa si anak. Faham? Katalah puasa kita, dulu-dulu kala mungkin ada yang tak sempurna, mungkin ada yang tertinggal tak banyak, maka hak yang puasa si anak itu boleh menyempurnakan puasa si ibu. Dengan sebab puasa dia puasa penuh, elok. Tapi susahlah kita nak cari kalau budak-budak 5-6 tahun tu, mak dia nanti habak, dia ni umur 5 tahun dah puasa penuh. Tak berapa nak percaya lah. Amboi hari mula nampak letih. Hari tu betul. Dia main hak yang tengah-tengah tu makin melambung. Aku tengok hang melambung sakan. Dia dah tak letih dah. Dia dah jadi terbiasa. Rupa-rupanya dia tak puasa. Dia dah mau. Saya tahu lah saya dulu pun macam tu. Macam rahsia. Nah, dulu macam tu masuk pi. Dulu tak ada kolah air no. Mandi di telaga lama. Ambil hang sejak puasa rajin mandi tu. Hangat kata. Kemung. Dia pergi duduk telan ayak telaga bertimba-timba. Nah, dia balik main jernih. Aku tengok muka hang berkutan. Puasa. Mak-mak dulu dia nanti kata terus lah. Peleceh terus lah. Lah ni tak boleh. Lah ni lah sejak belajar psikologi ni. Jangan tuduh dia tak puasa. Percaya kata dia puasa. Ha? Walaupun dia tak puasa. Kadang-kadang terjumpa dengan kita. Di bawah tudung. Masa sahur tadi aku tengok. Agak-agak ada 4 potong. Mana tengah hari tinggal 3. Mana pergi lagi? Tanya ada orang makan ke? Ada dia puasa. Dia tinggal 3 kucing kot makan. Ada kucing makan agak-agak. No? Jangan duk tuduh. Kata psikologi. Tapi kalau dulu-dulu dia tak tahu yang tak puasa. Sebenarnya mereka itu tidak ditulis. Mereka tak ditulis. Itulah dikatakan diangkat kalam pada 3 jenis makhluk ni. Saya ulang siapa dia? Yang pertama orang gila. Itu yang pertama. Yang kedua orang tidur. Dan yang ketiga kanak-kanak. Kita ada tak dalam 3 golongan ni? Kadang-kadang kita jadi yang kedua ni. Apa dia? Tidur. Tertidur. Yang bangkit tidur. Aku ni semayang ke tak lagi juga tak? Semayang dah. Tak semayang lagi. Aku tidur tadi tak masuk waktu lagi. Ni apa dia? Asak dah. Aku tidur tadi tak masuk lehok lagi. Jadi adakah berdosa? Tak berdosa sebab dia tertidur. Tapi dah dengar orang azan tu pejam juga tak apa. Kalau tidur Allah Ta'ala tak tulis. Yang tu berdosa. Macam itulah bangun subuhnya. Dengar muazzin sedang melaungkan azan. Bangkitlah bersolat. Tapi dia rasa sayang nak tinggal tempat tidur dia. Tak kalah tua-tua dengan lagu cara kita ni. Nak boleh lena sampai kepada subuh tu tak boleh tidur dah no. Lah ni punya umur yang Allah Ta'ala bagi pada kita tak boleh tidur dah sampai pukul 7 pagi. Kecuali terlajak dengan sebab balik lambat. Jadi saya kata contoh kita mungkin pergi
ziarah mayat, ataupun kita pergi ziarah mana-mana tempat balik lambat, letih sangat. Kadang-kadang bila dah sampai, dah pukul 4:30 tu rasa sayang nak tidur. Aku takut tidur, aku sekejap lagi terlajak. Tapi Allah sayang dekat kita nak. Subuh sekejap lagi dia bagi kita jaga. Dia sayang sangat-sangat kat kita. Kita ni bangkitlah kadang-kadang pening melilau, melelong. Bayang juga. Nah? Sebab Allah Ta'ala kata kalau hang tak boleh berdiri duduk. Kalau tak boleh duduk tidur. Janji hang hadir pada aku setiap kali aku seru, setiap kali aku jemput. Kerana pada kamu itu adanya lahafidhun. Wa inna alaikum lahafidhun. Hampa ni ada penjaga. Penjaga yang sentiasa memerhati, yang menjaga kita. Yang disebut sini lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfi. Bagi setiap manusia ada malaikat-malaikat yang bertugas silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya. Silih berganti ni tak pernah tak ada. Kalaupun dia tukar shift tapi sentiasa ada. Tak pernah berhenti kalam itu menulis. Apakah yang dimaksudkan dengan muaqibatun? Itu ialah malaikat malam dan malaikat siang yang mengawas dan menjaganya daripada jin, manusia dan syaitan. Baik, kita ni dalam kehidupan kita, kita ada 3 jenis dampingan. Yang sentiasa berdampingan dengan kita. Yang kita selalu bagi peluang duduk dengan mereka. Golongan yang pertama adalah golongan jin yang kita tak nampak. Tapi selalu ada dengan kita. Makan, minum, hidup, tidur, bangun dengan kita. Bahkan mandi dengan kita. Ini adalah golongan jin. Berumah tangga dengan kita. Beranak pinak dengan kita. Itu dipanggil jin. Ketika mana kita masak sesuatu masakan tapi kita tak tutup. Jin kata, tuan rumah ni jamu kita dulu. Ayuh anak-anak aku kita jamu selera. Jin hanya ambil bau. Bukan 3 Abdul. Abdul Wahab dengan Abdul Wahid. Yang bengong tu dia suruh ambil bau je kan. Kemudian apa lagi makanan jin? Asap. Asap adalah makanan jin. Asap. Kemudian apa lagi makanan jin? Tulang belulang. Tulang ikan ke, tulang lembu ke, tulang kita ke, potong kaki sayang kat tulang kita tanam lah. Aku nak buat arca dalam rumah. Segala jenis tulang belulang. Kecuali tulang unta yang dibuat tasbih. Kan ada kan tasbih tulang unta. Tapi di Mekah, Arab nanti juga ni dia nanti beritahu ni tasbih tulang unta. Kecuali tulang unta. Sebab apa? Sebab unta ni Allah Ta'ala jadikan dia seekor binatang yang paling taat kepada tuannya. Sehingga kan tulang dia boleh dijadikan tasbih. Zikir. Contohnya lah. Okey, apa lagi? Di antara kehidupan jin yang disebutkan rumah bersawang. Balik pergi sapu sawang di rumah. Awak jin duk bergayut. Itu di antara kehidupan jin dalam yang berdampingan dengan kita. Baik, kemudian apa lagi yang mendampingi kita? Syaitan. Syaitan tak saya ceritalah. Dia punya bala tentera. Kalau kata nampak kita duk bawa ni, ingat 10 biji bah tak cukup. Yang duk dekat kita ni. Tentera syaitan. Waktu bila? Waktu mulut suka bercakap yang tak elok. Itu syaitan. Ketika mana mata memandang yang haram. Itu syaitan. Ketika mana mengenakan sesuatu pakaian yang haram. Itu syaitan. Dan segala apa juga jenis yang haram. Itu syaitan. Kemudian kita ada satu lagi makhluk dampingan. Yang dekat dengan kita, yakni manusia. Manusia. Yang ada keliling kita ni semua manusia. Termasuk saya manusia. Tidak? Itu dampingan.
Kalau baik sahabat kita tu, maka baiklah kita. Kalau tak baik sahabat kita tu, maka tak baiklah kita. Sebab tu carilah sahabat yang baik, kerana ia akan menjadi dampingan aku, bukan sekadar di dunia, bahkan sampai di mahsyar, bahkan mungkin sampai ke surga. Itu yang dimaksudkan dengan dampingan yang sentiasa melekat dengan kita. Dan ketahuilah kita, pada 3 jenis makhluk yang berdamping dengan kita ini, ada satu lagi makhluk, malaikat, yang sentiasa mencatat. Yang tak pernah berhenti menulis setiap satu persatu. Jadi katanya, 2 malaikat itu menulis hasanat. 2 malaikat ni yang jaga siang dan malam tu, ada 2 malaikat tulis baik. Benda yang baik saja. Kan dia kata malam lain, siang orang lain. Boleh jadi. Malam malaikat lain, siang malaikat lain. Tapi 2 di antaranya, satu malam, satu siang tu, mereka 2 orang ni tulis yang baik saja. Dan dia kata 2 lagi, sayyiat. Maksud dia segala jenis kejahatan. Antara 2 belikatnya. Tak mana duduk belikat? Belikat ni duduk kat mana? Di belakang. Kita ada 2 belikat. Belikat sebelah kanan dan belikat sebelah kiri. Itu dipanggil atid yang duduk melekat. Jadi kalau dia duduk melekat dengan kita, apa juga kata-kata kita yang terdetik dalam hati semua, dia tahu tak? Dia tahu. Dengar. Itu yang dikatakan duduk di dekat. Tempat dakwatnya, dia baru nak cerita lah. Kalam ataupun pena. Kita panggil pen. Kalam ni maksud dia alat tulis lah, kalam. Alat tulis. Kedua-duanya itu ialah lidahnya, menulis dengan lidah. Mana boleh habis? Tulis dengan lidah. Tempat dakwat kedua-duanya itu ialah mulutnya. Bekas dakwat ialah mulutnya, dan dakwat kedua-duanya itu ialah air liurnya. Mana pernah habis benda ni? Takkan pernah selesai. Sedang kedua-duanya menulis segala amalnya hingga ia mati. Sampai bila ditulis amal kita ini? Sampailah kita mati. Pernah berhenti tak? Tu yang saya kata berhenti pada 3 keadaan ni. Mungkin kita nanti bersangkut dengan satu ketika mana kita tidur. Kenapa adanya qailulah, adanya tidur sunat pada waktu siang? Nak bagi malaikat tu rehat ke? Kenapa adanya qailulah? Sebenarnya malaikat yang mencatat amal kebajikan, tersebut raqib lah, tak pernah berhenti menulis walaupun kita tidur qailulah. Tidur sebentar sebelum masuk waktu zuhur. Sebab pada tidur itu adanya pahala. Orang yang tidur sebelum masuk waktu zuhur, waktu bila? Setengah jam sebelum zuhur. Malaikat pencatat amal kebajikan terus menulis kebaikan dia. Sampai bila? Sampai dia terjaga. Dan biasanya, jikalau kita tidur waktu tu, katalah 12.30 tidur. 12.30 tu sejam lagi dah nak masuk waktu. Biasanya Allah yang Maha Pengasih, dia akan kejutkan kita sebelum azan zuhur. Tapi kadang-kadang terlajak. Bangkit dah masuk waktu zuhur. Kepala nanti pening. Yang tu terlebih. Tapi adakah berdosa? Masih ditulis pahala niat kita kerana Allah. Okey, sebab apa disuruh kita tidur? Sebab apa Rasulullah suruh tidur? Sebab Rasulullah selalu tidur waktu tu. Kerana kita bangun tahajud. Allah Ta'ala ni dia nak bagi dekat kita, nak bayar balik tenaga yang kita gunakan pada pukul 4 pagi tadi. Aku bayar balik. Kepuasan tidur pada jumlah minit hanya 30 minit itu lebih daripada 6 jam. Puas dia. Masa tu kita cas bateri. Bateri kita bar dia penuh. Bangkit-bangkit yang boleh cergah, tidurkan lama pun. Kadang-kadang 15 minit dah terjaga. Saja kita, tak apa tidur sikit ni.
Orang tak azan lagi, tengok jam. 15 minit lagi nak azan, tidur pergi lagi. Tidur lagi, jaga dah. Hazel, tinggal 5 minit, tidur pergi lagi. Kalau tidur tu, tidur hanyut. Hanyut lah, tapi taklah sampai tinggal solat. Cuma yang tu makin pening. Cara jaga tu elok dah. Nak Allah Ta'ala nak ganti balik pahala kita bangkit sembahyang. Malam tidur pukul 12. Tapi dah biasa bangun pukul 4. Kok mana pun pukul 4 dia terjaga. Saat lagi bayang balik. Allah Ta'ala suruh tidur time qailullah. Sunat lah, sunat dapat pahala. Walaupun kita orang yang tidur, namun pahalanya tetap dicatat, ditulis oleh Allah yang Maha Pemurah. Baik Allah ni kan? Baik sangat. Diriwayatkan daripada Nabi yang alaihi salatu wassalam, sesungguhnya di sebelah kanan itu adalah kepercayaan atas yang di sebelah. Maka apabila beramal seorang hamba akan kejahatan, yang di sebelah kiri ingin menuliskannya berkali-kali. Yang di sebelah kanan sabar dahulu. Maka ia sabar 7 saat. Jika ia beristighfar kepada Allah, tidak ditulis. Sebaliknya jika ia tidak istighfar kepada Allah, ditulis kejahatan 1 saja. Macam saya cerita masalah tadi nak. Belah kanan ni dia hingga menulis saja. Nah, tulis tak berhenti. Belah kiri ni yang tulis kejahatan ni, dia bila nak tulis, sabar Ustaz. Tengok dia buat ke tak buat. Kalau dia buat, nak tulis. Tulis pun jangan tulis lagi. Walaupun dia dah buat, sabar Ustaz tengok. Adakah dia nak istighfar? Tengok dia beristighfar. Jangan tulis. Tapi kalau dia tak istighfar, tulis 1 saja. Tak seperti di sebelah kanan. Niat dapat 1. Buat dapat 10. Jahat, niat tak tulis lagi. Buat pun tak tulis lagi. Tunggu Ustaz. Beberapa ketika barulah ditulis. Maha Pemurahnya Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nama Allah tu banyak kan? Nama Allah ni ada banyak mana? Ada? Kamu tak dengar susi-susi je. Kau kelaklah suara. Nak dengar suara yang merdu tu. Nama Allah ada 99. Serulah mana-mana satu yang kamu senang. Yang paling kita senang ialah atas nama Allah. Kenapa Allah itu dinamakan dengan nama Allah? Dia menamakan dirinya dengan nama Allah. Alif, Lam, Ha. Pada 4 jenis huruf. Alif, Lam, Ha. Maknanya kalau dibuang alif, tinggal lam, ha. Namun maksud dia lari dah lillahi, bagi Allah. Buang pula lam nombor 1. Tinggal lahu. Namanya lari dah? Tak lari. Lahu mulkus samawati wal ard. Baginya memilik langit dan bumi. Buang lam yang ketiga, tinggal hu. Lari dah maknanya? La ilaha illa hu. Tidak ada Tuhan melainkan hu. Dia. Lari dah maknanya? Tak lari. Tetap Allah. Sebab apa dinamakan Allah? Kerana Allah itu sekalipun tak ada 4 huruf ni. Lahu ghaibus samawati wal ard. Baginya benda yang ghaib. Benda yang ghaib ni apa? Yang tak nampak di mata. Nampak dah Allah tu dengan mata? Tak nampak. Dia ghaib. Dia ghaib. Yang ghaib tu kita beriman tak? Allazina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman dengan benda yang ghaib, benda yang tak ada, yang tak nampak. Makna dia kalau buang alif, lam, ha, yang ghaib tak nampak di mata, kita masih beriman tak dengan dia? Ya masih beriman. Sebab itulah dia dinamakan dengan nama Allah. Yang paling mudah, yang paling senang kita panggil tanpa menggunakan apa-apa makhraj pun. Sebut Allah. Bibir mulut tak buka pun boleh sebut Allah. Mudah dah? Mudah. Okey, kemudian didatangkan dengan 99 lagi. Nak cerita tentang sifat dia. Ya Rahman, Ya Rahim, pengasih penyayang. Paling besar sifat Allah, pengasih penyayang. Kita datangkan dengan Ya Ghafur, Maha Pengampun.
Ya Karim, Maha Mulia, Ya Qahar. Apa maksud Qahar? Apa maksud Qahar? Orang Melayu panggil kahar. Kan orang Pulau Pinang lah panggil kahar. Ambil hang ni kahar semua. No? Perkasa. Nah, Allah yang Maha Gagah, perkasa. Ya Razak, yang Maha memberi rezeki. Nah, Ya Fatah, yang Maha membuka segala yang tersimpul. Ya Muhaimin, yang memberi keamanan. Banyaklah. Duduk saja-saja tu, kalau kita boleh menyebut 99 nama Allah dan beramal dengannya, maka kita akan berada di bawah naungan surga. Wallahu a'lamu bishawab. InsyaAllah nah, tanda dekat. Maka apabila seorang hamba itu mati, tanda dekat situ nah, tulis di situ, sambung lepas raya. Pasal apa? So, ni senang nak ingat. No? Puasa cuti no, insyaAllah nah. Puasa kita cuti, kita nak bagi laluan kepada aktiviti-aktiviti sepanjang bulan Ramadan. Boleh tarikh yang ini 20 hari bulan. Baik, saya buka soalan. Ada nak tanya? Ya, silakan Mami. Okey. Baik. Dah. Rasa tak puas hati dengan solat kita, no? Kita dah solat. Tujuh, tapi rasa macam tak kena. Tak puas hati. Okeylah, rasa sesuatu apa-apa pun. Wallahualam lah. Lepas tu tengok jam, waktu Zuhur masih ada. Nak buat lain lah. Okey. Adakah kita kena berniat qada ataupun berniat tunai? Oleh kerana waktu masih ada, maka niatlah dengan niat adaan tunai. Tak payah niat qada kerana masih ada waktu lagi. No? Cuma kita mungkin memperelokkan daripada awal tadi. Mungkin berlaku sedikit kekurangan yang kita sangka baiklah dengan Allah. Allah tegur melalui gerak hati kita. Kan? Rasa macam nak buat lain. Kadang-kadang jadi juga lah. Semayang tapi rasa tak puas lah aku semayang ini. Macam ada yang tak kena. Buat lain. Dia buat lain. Oh, dah rasa puas. Adakah kali kedua tu nak kena niat qada? Tak. Kerana waktu masih bersisa, maka niatlah tunai. Wallahualam. Ya, insyaAllah. Okey. Maksud dia 4 tu nak pergi buat waktu tahajud. Okey. Baik. Kita sembahyang fardu Isya 4. Ba'diyah Isya yang muakkad 2. Ghairu muakkad ada 4. Barang siapa yang mengerjakan solat Ba'diyah Isya secara 4 rakaat, dapat pahala macam mana sembahyang Lailatul Qadr. Nah? Okey. Kita nak buat 4 tu. Lepas Isya ni kita rasa macam kita nak tangguh solat sunat ba'diyah kita pada waktu tahajud. Boleh tak? Okey, saya faham. Kadang-kadang tak larat sangat dah. Nak angkat tangan kaki pun tak larat dah nak bangkit 4 tu. Boleh tak ditangguhkan ba'diyah Isya pada waktu tahajud? Jawapan dia boleh. Mengambil kira daripada satu hadis Nabi SAW
ketika mana satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, aku lihat Rasulullah SAW bangun bertahajud 2 rakaat, bukan 4, 2 rakaat secara khafif, secara ringkas. Lepas tu, pasal apa Rasulullah tak baca panjang macam ayat-ayat lain? Walhal baginda kalau bangun tahajud, dia nanti baca panjang. Tapi 2 rakaat awal ni dia baca pendek je. Biasa saja. Kata Nabi SAW, aku sembahyang ba'diyah, Isya sembahyang. Sebab aku terus tidur. Nah, jadi dia sembahyang ba'diyah Isya. Ba'diyah ni, dia ada waktu bila? Selagi tak masuk waktu subuh. Ada. Jadi, boleh kita tangguhkan waktu kita bangkit. Tak apalah, esok nak bangkit, nak buat ba'diyah Isya. Boleh tak? Ya, boleh. Macam mana kita tangguhkan witir? Kan? Witir kita tangguh. Macam Rasulullah suruh kita, jangan kamu tidur sebelum kamu berwitir. Tapi kita tangguh, esok habis tahajud kita buat. Boleh tak? Boleh. Kalau ditanya mana yang terbaik, buatlah sebelum tidur. Nah, tapi kita rasa esok nak sambung lagi banyak, maka buatlah pada esokkan harinya. Wallahualam. Boleh ke Mami? Mami hilang dah dari radar. Okey Mami? Ya. 4 rakaat 1 salam ke atau 2 salam? 4 rakaat ni boleh dibuat dengan 1 salam ataupun boleh dibuat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Maknanya dia boleh buat dengan 2 salam. Kalau nak buat secara 2 rakaat, 4 rakaat 1 salam, tidak perlu ada tahiyat awal. Sahaja aku sembahyang sunat ba'diyah 4 rakaat. Ataupun sahaja aku sembahyang sunat Isya 4 rakaat. Ataupun sahaja aku sembahyang sunat lepas Isya 4 rakaat. Direct terus, jangan duduk tahiyat awal. Cara nak kira dia macam mana? Kira Fatihah. Kalau saya akan kira Fatihah. Berapa kali saya baca Fatihah? Kadang-kadang kita tukar rakaat. Nah, 4 ke 3 ke, 4 ke 3 ke, nah. Jadi seafdolnya. Kalau yang paling afdal, 2 rakaat 1 salam. Kenapa? Kerana bila kita buat 2 rakaat 1 salam, pada rakaat yang kedua adanya tahiyat. Dalam tahiyat itu adanya syahadah. Dalam syahadah itu adanya salawat Ibrahimiyah. Tidak. Tapi kalau kita direct tu 4 rakaat, dia tak ada syahadah dan dia tak ada salawat Ibrahimiyah. Kurang sikit lah. Itu sahaja. Wallahualam. Okey, baik. Adakah setiap kebaikan yang kita buat tu pahala dapat kepada arwah ibu bapa kita? Niat. Ya Allah, andainya terdapat kebaikan di dalam setiap perbuatan aku ini adanya pahala, hadiahkanlah kepada kedua ibu bapaku. Setiap apa yang kita buat baik ni, niatlah nak bagi dekat mereka sama. Sebab kita hari ni tak mampu nak hantar duit secara bulanan, nak hantar makanan dekat dia, nak beli pakaian dekat dia. Tapi kita mampu untuk mengirim kebajikan. Apa juga benda baik yang kita buat itu, andai ia mendatangkan pahala, maka hadiahkanlah untuk kedua ibu bapaku. InsyaAllah sampai. InsyaAllah sampai. Ada lagi tak? Tak ada? Tak ada, saya sudah dulu nak. Saya minta ampun, saya minta maaf atas segala kekurangan diri saya. InsyaAllah, andainya ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berjumpa lagi, kita akan bertemu lepas raya nanti nak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri peluang, beri rezeki untuk kita masuk Ramadan. Tak lambat dah noh. Hari ni Senin, Selasa, Rabu. 2 hari saja lagi. 2 hari saja lagi akan mengambanglah 1 bulan yang dinanti-nantikan. Kenapa yang duk nanti sangat ni?
Sebab dalam dia satu kebajikan kita buat, kita dapat 70 kali ganda. Bahkan mungkin boleh pergi sampai 1000 kali ganda. Sebab tu kita nanti-nantikan agar diampunkan dosa-dosa kita. Adanya bulan yang disebut sebagai bulan maghfirah. Setiap bacaan Al-Quran kita, setiap satu huruf dikira pahala. Allah Ta'ala akan bagi berganda-ganda. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita untuk sampai. Tapi seandainya Allah Ta'ala tarik nyawa kita, kita diambang Ramadan. Namun ada dah cita-cita dalam hati. Ada dah doa yang kita rafakkan kepada Allah. Sampaikanlah aku dalam bulan Ramadan. Sampaikanlah aku dalam bulan Ramadan. Ada orang tu yang sampai dia siap dah dengan telekung dia. Dengan Quran dia nak pergi tadarus. Telekung dia nak pakai berterawih. Dalam bulan Ramadan. Mati. Pahalanya dah pun jalan. Niat niat yang baik itu telah pun ditulis. InsyaAllah di antara doa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallama lana Ramadan wa tasallamhum minna mutaqabbala. InsyaAllah kita sama-sama baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Allahumma salimna ila Ramadan wa sallam lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, hantarkanlah kami dengan selamatnya hingga sampai ke bulan Ramadan. Dan hantarkanlah Ramadan kepada kami. Terimalah segala amalan-amalan kami pada bulan Ramadan. Terimalah keampunan daripada kami, hamba-hambamu yang berdosa di dalam bulan Ramadan. Seterusnya membawa kepada bulan-bulan yang lain. Wahai Allah, berikanlah kesihatan kepada kami. Nikmat yang banyak daripada kesihatan itu dapatlah kami mendirikan segala amal soleh. Menahan lapar pada waktu siangnya dan bersolat pada waktu malamnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan dilupa, sampaikanlah juga pahala kebajikan itu untuk kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, ahli keluarga kami yang telah lama pergi menghadap-Mu. Wahai Allah, dengarkanlah rintihan daripada hamba-hamba yang berdosa ini. Dengan rintihan ini, kami memohon rahmat dan pandangan. Tiliklah kami dengan tilik rahmat-Mu, ya Allah. Sampaikanlah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kami untuk kami bawa ke mahsyar nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.